آله وصحبه أجمعين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada muka 23, Izzatun nafsi ay hadha mabhasuha. Apa makna izzatun nafsi? Izzatun nafsi yakni bermula izzah ni apa? Mulia, rasa berharga diri. Tu maksud dengan cara umum dah tu. Izzatun nafsi yakni rasa berharga diri. Kita rasa diri kita ada harga. Tu ada harga. Bukan sia-sia dak ni kita. Ada harga. Bukan takabur. Orang panggil rasa kata kita ni ada mikunka dah. Ada ciwit ni mika. Izzatun nafsi ni perasaan rasa berharga diri kita. Orang kita dia rasa kata dia ada harga diri dia, dia tak akan capok diri dia dalam kebinasaan. Dia tak akan capok diri dia pada tempat yang hina, tempat yang syarak tak suka. Tu. Tengok tu. Apa makna izzatun nafsi? Hiya bermula ia ni orang Islam ada sifat ni sabit ia tak ada gaduh nak katu tai. Tak ada rasa nak prakcut ciwit. Dia tak ada rasa perasaan tu kerana sifat ni Allah Taala wi kepada dia. Hiya bermula ia izzatun nafsi ni perasaan berharga diri itu ialah sifatun, ialah satu sifat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang muslim. Satu sifat yang biha dengannya, dengan sebabnya, bisababiha, sababis sifah. Yaj'alul insan, jadi bo ni takluk kepada yaj'alu di belakang tu. Takluk dia tu takluk kepada yaj'alu di belakang. Maka jumlah yaj'alu biha tu sifat kepada sifatun, kerana jumlah jatuh kemudian daripada isim nakirah kan, bermakna yang gitu. Ialah satu sifat yang dengan sebabnya, sebab sifat itu, dengan sebab sabit sifat tu dari diri, yaj'alul insanu nafsahu fi manazilir rif'ati wal ihtirami. Menjadilah oleh manusia khususnya al-insanul mu'min, al-insanul muslim tu dengan cara khususnya kita kata, kerana sifat ni dia orang kafir kadang-kadang terhampir tak ada, atau ada pun dia tak kemah, tak tetap. Kalau Allah Ta'ala pun sekali-sekala. Sifat yang dengan sebabnya, sebab sifat tu menjadi, maksud menjadi meletak. Yaj'alul insan, yani yada'ul insanu, meletaklah oleh seorang manusia yang beriman, dan meletak dan menjadi dan meletaklah oleh insan nafsahu akan dirinya, diri bagi insan itu, dengan sebab ada sifat tu dalam diri dia, dia meletakkan akan diri dia tu nafsahu mapo bagi yaj'alu, meletakkan akan diri dia letak di mana? Fi, takluk pada yaj'alu. Meletak dan menjadi itu fi manazili ar-rif'ati, meletak pada segala pangkat-pangkat ketinggian, rif'ah, pada pangkat yang tinggi. Manazil ar-rif'ah ay manazili ar-rafi'ah,
Tu dia yang tinggi. Jadi rif'ah ni kira gimana makna tula dan manazil tu. Kalau idafah lil bayan pun sah tu. Mangzilah dengan rif'ah tu, tu orang panggil tafsir dah. Tafsir makna tu dah. Fi manazil rif'ati, pada segala pangkat-pangkat, iaitu ketinggian. Ketinggian di sini ni ketinggian di sisi Allah. Rif'ati ai indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tak tepat dia tu di tempat yang Tuhan redha, tak di tempat yang jadi tinggi di sisi Allah Taala. Ia tak ada guna diri dia wa wiyadi pakai kerja sia-sia tu dah. Ia tak gamak nak hidup situ. Hidup tempat yang hina tu. Ia tak gamak. Ia nak tak diri dia tempat yang mulia. Pada segala pangkat-pangkat, ketinggian di sisi Allah Taala. Wal ihtirami, atau pada arifati, dan segala pangkat-pangkat kehormatan di sisi agama. Ihtirami inda syar'i, di sisi syarak. Jadi di sisi syarak pun kira kata tempat tu mulia, tempat tu dihormat. Tu kecek mudah-mudah kata dia tak letak diri dia pada tempat yang lekeh dan hina di sisi syarak. Tu sebab dia ada kunka diri dia, ada kunka. Ni kadang-kadang perah tu bukan perangai orang Islam. Perah tu bukan perangai orang beriman. Bila perah tu rasa tak ada harga dah diri. Rasa tak ada apa, tak ada harga dah. Mula nak peracuk, mula nak kadang-kadang dekat semaya molek, mula nak tinggal maya. Rasa nak tinggal. Hak tak biasa minum arak, rasa nak minum, tu jadi kita ada izzatun nafsi tu. Sifat tu Allah Ta'ala cabut tu baik. Maka orang Islam kita ni kebanyakan tak ada lah ghalib dia. Habis tu kita tengok orang Islam jarang berlaku pembunuhan diri tu. Tengok di mana-mana tempat pun kalau ada pun orang tak mengaji benar dah tu. Orang tak mengaji benar dah. Kalau orang tu orang Islam yang ada mengaji juga, dia tak tepuh. Kalau orang kafir hari-hari. Tu ni kemuliaan Allah Ta'ala kepada orang Islam. Sifat ni ada, tapi kita kena tanil lah, kena usahawi berat kekalian sifat tu. Patu wasababuha, dan bermula sebabnya, sebab hasil sifat ni. Wasababuha wasababu husuliha, dan bermula sebab hasil dan timbul izzatin nafsi, atau timbul hadis sifat. Rajak kepada sifatin ni pun boleh, rajak pada izzatun nafsi tu pun boleh. Bermula sebab boleh menghasilkan sifat ning. Sebab apa? Kigapo boleh timbul sifat rasa harga diri ni? Ialah khabah ma'rifatul insani qadra nafsihi, iaitu mengenal oleh manusia itu. Idafah makrifah kepada al-insan, idafah masdar kepada fa'in. Qadra tu nasab jadi maf'ul bagi makrifah, maf'ul bagi masdar. Ma'rifatul insan, mengenal dan tahu oleh seorang itu, manusia tersebut itu, dia kenal dan dia tahu akan qadra nafsihi, akan harga atau nilai bagi dirinya, diri al-insan. Dia kenal harga diri dia, dia tahu nilai, dia tahu kata dia ada harga, dia tahu kata diri dia boleh buat modal tebal di akhirat. Duk tak pakai kerja, duk sia-sia tu, lah rugi. Tu dia. Dia rasa ada harga, dia tahu qadar dan harga diri dia. Qadar ni maknanya harga, ataupun kita kata kedudukan. Boleh kata ya Kak. Mengetahui oleh insan akan kedudukan diri dia, akan kedudukan diri dia dan harga diri dia. Tu dia tahu. Tu habis itu. Habis. Wasamaratuha, dan bermula samarah. Samarah asal mana buah. Bermula buah hasil baginya, bagi izzatin nafsi, buah hasil. Kecek satu makna lagi, natijah lah, natijah. Wasamaratuha, jadi wa natijatuha, boleh kata gitu, natijah. Hasil dia, samarah. Bila ada sifat ning ni, hasil gapo natijah dia?
Tubik wah gapo? Ada hasil gapo? Kesal dia. Boleh kata tu samaratuha atharuha yang belaka tu. Makna lebih kurang belaka tu samaratu, natijatuha, hasiluha ataupun atharuha. Lebih kurang belaka adik kakak belaka makna. Kalau asaruha kesan dia, kesan bagi sifat tu, bila ada sifat tu kesan timbulnya gitu. Wa hasiluha, hasilnya, benda yang hasil daripada sifat tu gapo? Waktu la belaka tu kalau kita temung tu. Waktu la belaka tu. Tu lebih kurang tu berlaku. Di sini kecek samarah. Dan bermula samarah buah hasil baginya, bagi sifat ni apa? Apa? Ialah antajammulu. Khabar bagi samarah tu. Buah dia tu ialah at-tajammul. Apa makna tajammul? Ai at-tasabbur. Tasabbur, at-tasabburu. Apa tasabbur? Tahan ujian, sabar. Sabar. Tasabbut ni mana tahan ujian. Allah Ta'ala uji gapo-gapo, dia tahan, dia boleh. Dia tahan boleh. Dia tahan ujian dia. Ikut Tuhan uji di segi mana, dia tahan. Dalam kita duk ngaji mata dalam ilmu nahwu tu kan. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, dalam bab iza tu, wa idzan fi syi'ri khassatan, tak silap saya tu. Dalam ilmu nahwu kita tengok tak? Apa mata dia? Wa idza tusib ka khassasatun fatajammuli. Ada setengah riwayat fatahammuli, hak tu la ya. Walaupun berbeza riwayat syair tu, tapi makna tu la. Makna tu la. Tajammul ni tak sebut dah. Belum pada tu ke apa? Belum pada tu Allah tak ingat, tak mari tengok. Apa? Aghnaka rabb buka bil ghina. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina fa idza tusibka khassasatun fatajammuli. Ya dua. Tajammun tu dah. Tajammun mana? Tasabbur. Ingat tak ni? Ingat dah? Tak ingat ngapa? Ni wahi ngapa? Tu je dengar Hollywood tu baik baca tu tak ngapa dah. Tak tanya dia tak percaya. Tak tanya dia. Dia tak ngapa banyak. Boleh tahunya kalau kita ajak ya gimana sekali tu, doktor kereta tu kita waktu baik tu dia boleh hubung. Tu. Kita waktu baik saja-saja bila kereta malah nak mengatuk waktu baik ya hubung boleh. Mengapa juga mu ni? Jadi at-tajammun mana tasabbut, tahan ujian. Ya tahan diri, ya tahan ujian boleh. Kalau orang tak ada izzatun nafsi, dia mudah nak mengaju diri dia, nak mengaju hidup dia, nak perah diri dia. Dia tak tahan, tak sabar. Sikit-sikit mula nak mati. Sikit-sikit mula tak boleh hidup, nak mati aku. Tak ada tajamun, tak ada tasabbut, tak tahan ujian. Kalau tahu kata dia ada kunka tu, dia otun. Dia tubik perangai tu mari. Tasabbut ada, tajammul ada. Tu. Wasabru ala makarihid dahri, ni akal-akal seakal-akal atau tafsir lah ni. Atau pada at-tajammulu tu. Wasabru boleh kata atau tafsir, dan bersobat. Sobat, diri. Tu otun tu tahan diri, tahan ujian, tahan diri. Diri kita. Sabrun nafsi tu. Sobat oleh diri tu. Ala makarihid dahri, sobar di atas. Allah tak ada sabru. Sobar di atas makarihi. Makarih ni jamak daripada makrah. Makrah ni maknanya barang yang dibenci.
barang yang dibenci. Segala barang yang dibenci, makarih. Segala barang yang dibenci. Tu dia. Makarih ni segala barang yang dibenci. Kita sobar di atas segala barang yang dibenci. Segala barang yang nafsu kita tak suka. Tu. Makarih mana? Ad-dahri, pada masa. Makarihid dahri, makariha fid dahri. Idafah makna fi. Kita sobar di atas benda yang dibenci di dalam masa-masa. Ad-dahri, murad dengan dahri itu masa. Masa ni melengkapi belaka ai al-laili wan nahar sini. Ad-dahri ai al-laili wan nahar. Segala kekejian, segala benda yang kita tak suka, yang bertepuh dengan kita sepanjang waktu, jap pagi sampai gelap, ya boleh tahan, ya boleh sabar. Dia boleh sabar diri dia. Tu. Salah kata, ma yukrahu fil laili wan nahar. Salah kata gitu. Sabar di atas barang yang dibencikan dia pada siang dan malam. Pada malam dan siang. Dia boleh sabar berlaku. Allahu Akbar. Kerana ada izzatun nafsi ni. Izzatun nafsi. Yang ni timu perasaan tu. Lebih lagi hidup perah benda tak ada faedah tu. Allah, saya tak setuju dah weh. Tak ada faedah. Duk mengorak dengan orang Tino tu mari lama. Kecek istilah ngorak lah kerana bukan benda molek. Bukan kata duk kop tu nampak berjuru lagi. Kop dengan orang Tino. Duk ducai nampak berjuru lagi. Duk mengorak. Walaupun 10 tahun kira mengorak. Kecek dengan budak tu. Janji siap dah. Janji pun janji tu tak wajib kena tunai. Hak tu. Janji pun tak wajib kena tunai ni. Setahun lagi tak apa, abang nak masuk minta. Tu dia. Ataupun adik kata, tahun lagi tak apa, adik ngaji habis. Tak apa, nanti kita ngaji habis dulu, kita nikah. Kita pun gila dengan Tino tu cakap. Gila tak ada benda faedah, tak ada faedah gila. Akhirnya sampai setahun tu demo lain. Demo lain masuk minta. Ia pun mudah-mudah. Bunyi kata ustaz tu baru klik. Ataupun orang tu baru ngaji cop juga sama dia. Kita ni tok wakil. Tu misalnya. Tok wakil tu kadang-kadang kita ni dah pelekeh diri semua. Kita ni tok wakil je tu bawa apa? Je tu bawa apa? Je tu buat menafikan izzatun nafsi kita. Kita ni tok wakil je. Kena kata kita ni tok wakil. Tu barulah jadi besar. Kita orang ngaji agama je. Demo tak apalah ngaji mau. Jadi kita rasa apa kita? Kita rasa kena. Kita ngaji ponok je. Tengok. Bodoh. Kita ngaji ponok. Demo ngaji sia je. Tu baru nampak lekeh hak dunia. We nampak lekeh dunia, we nampak besar kat akhirat. Kita ni kaki masjid. Kita ni kaki sejik. Demo tu kaki dadah je. Tu nampak lekeh kat tu Demo tu kaki ketung je. Kita ni kaki masjid. Tu lepas kita. Demo tu kaki menego je. Kita ni kaki ibadat. Tu nampak lebih. Ni kita kaki masjid je. Demo kaki menego. Tu dapat lekeh semua lah ibadat kita. Lekeh semua kehidupan Islam kita. Tu orang panggil tak reti kecek. Kita ni untuk wakil je. Demo tak apalah. Tak sedap. Seolah kata gini, kita kecek lagu tu. Kita kecek kepada ahli dunia. Demo tu tak ngaji agama. Kita ni untuk wakil je. Demo tu ngaji bukan tak wakil, dia kata. Kita ni tak wakil je. Seolah kata gini, pada makna kita ni ahli kita nak jalan ke syurga je. Seolah kata gitu. Kena ke kata lagu tu? Tak apalah kita ni, kita nak jalan ke syurga je. Mung tu nak jalan ke neraka, jadi lebih kot jalan neraka lagi. Sebab apa boleh kecek atau jalan ke syurga? Kerana Nabi sedih kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilan jannah.
Hadis sahih. Itu menunjuk kata orang ngaji agama tu nak jalan ke syurga dah. Allah Taala lebih mudah ke syurga dah. Sebab Tuhan ni kata tu. Tak lihat tu bukan menafi jalan lain. Kalau tak ngaji agama tak menafi kata jatuh ke neraka, tapi jalan pergi ke syurga tu payah sikit. Dia tak ngaji agama, jalan ke syurga payah sikit. Tu ya. Tapi bila jangan ngaji agama, jalan ke syurga je mudah. Tak mudah kena Tuhan, kena amal ibadat dengan cara sahih. Buat gapo sekarang pun kena, sembahyang pun kena, puasa pun kena, rokok pun kena, sujud pun kena, baca pun kena. Tak syurga mana lagi? Malah ngaji. Tu dia tu. Ngana nah. Ni perah nak kata. Tak ada malah buka Allah sejak dah. Tak ada mana. Lepas tu mula dengar lagu siar tu, lagu siar pula tak boleh dengar. Oh, waktu kita perah lagi. Lagu apa sih jenis perah-perah tu. Ada masuk dengan ya? Masuk. Oh, kena tarawih dah tu. Ya dah. Kena tarawih dah. Kena tarawih dah. Padahal ya kawai kita habis semangat, kita tak tahu. Bodoh kita. Kena tarawih dah tu. Tu dengar sik loso tu. Kena tarawih dah. Tu mula anak perakcuk tak mengaji ada. Orang tu pakai perah kitina tak mengaji pun nak. Tak usah ngaji, tak ada arun dah, tak nak ngaji. Pergi gereja mah perak kat Malaysia masa tu. Kerja kedatang jam. Allah Akbar. Tu masya-Allah. Tak tasabbut atas makari dahri itu tak ada. Tasabbut tak ada. Sabar tak ada. Tu tak hasil natijah. Allahu Akbar. Tu dah. Alhamdulillah. Wa tarku izharil ihtijaj, nyata mari lalu hak ni. Allah. Atop kepada at-tajammun. Wa tarku, dan meninggal. Meninggal oleh seorang itulah yang azizun nafsi. Meninggal oleh seorang itu, ya tinggal lalu dah bila ada sifat izun nafsi. Ya tinggal ke apa? Izharil ihtijaji. Meninggalkan akan izhar. Apa izhar? Menzahir. Azhara yuzhiru izhar, di mana menzahir. Kalau zahara zuhud ni zahir saja ya. Kalau azhara menzahir, menyatakan. Untuk izhar. Meninggalkan akan menyata dan menzahir dan melihatkan al-ihtijaji, menzahirkan akan berhajat. Ihtijaji ilal khalqi, dia panggil. Berhajat kepada makhluk. Dia tinggal lalu, tinggal menzahirkan berhajat kepada makhluk. Nampak rupa dia tu bebas daripada makhluk, daripada manusia. Kalau kita ngaji ponok misalnya, kita orang ngaji agama, bila duduk dengan tempat orang kampung, duduk dekat dengan masyarakat, kita duduk kita tu nampaklah dia kata kita tak berhajat ke demo ni. Tak berhajat. Sikit-sikit ke nak buat je. Oh, bukan. Kerana kita ada harga diri kita. Apa benda tara tu benda yang lekeh sangat ya. Tak patut kita kena menzahirkan berhajat kita. Lebih lagi kalau orang ada izzatun nafsi tu, ya tarku izharil ihtijaj ilal khalqi, yani wa izharul ihtijaj ila Allah wahdah. Ya tinggal menzahir berhajat kepada makhluk, dalam hal tu dia menzahirkan berhajat kepada Allah Taala ya. InsyaAllah, ya kata insyaAllah. InsyaAllah tak lama dah. Tak lama dah. Tunggulah. InsyaAllah Tuhan tolong. Kita ni susah pun tak lama mana. Susah lama mana. Tuhan kata dah fa inna ma'al usri yusra. Ya sebut dengan cara bila payah ya ada mudah mari tu. Bila ada payah ya ada mudah mari tu. Susah-susah je mari sekali yang mudah. Tu. Kalau susah pun nak susah tak ada mana. Sikit lagi yang mudah ya. Tu dia. Menzahirkan berhajat kepada Allah, tinggal menzahir berhajat kepada makhluk. Nyata tu baik mari dengan sebab izzatun nafsi ada pada diri dia. Ning Allahu Akbar. Nak nikah sekali-kali kena cari orang hok ngaji. Ada duit gaji mahal. Kata, kita tak pakai je. Sikit lagi nak kerja apa ya kata.
La ilaha illallah. Cari bini hok pesen ada duit gaji mahal, duit gaji hok pesen 20,000, senang sikit kita. Senang. Alah, senang. Tak nak kerja apa. La ilaha illallah. Nampak tungai kata menzahirkan berhajat kepada makhluk. Mu ni ngaji mari 10 tahun ni tak ada harga sikit abuk kena tu. Ngaji mari 10 tahun duk khatam minhaj 2-3 kali. Minhajul Abidin ni 4 golek lah. 4 tahun sekali khatam. 4 tahun sekali khatam. Orang hak duk ponok 10 tahun je kadang-kadang boleh khatam 2 kali minhaj. Minhajul Abidin. Tu golibnya. Ni adat hak lepas mari kalau baba kita tak uzur gapo kalau dia baca sama-sama. 4 tahun je khatam sekali. 2 buah. 2 juzuk. Khatam. Kalau orang nak khatam kena duduk bisa 4 tahun lebih. Tu. Kalau 20 tahun je akan khatam 2 kali. Kalau 15 tahun je akan boleh khatam 3 kali. Minhajul Abidin. Tu di kita tak. Ini tempat khatam minhaj mari 2 kali. Kawan-kawan nampak rupa Allah. Tu dia. Cari hak pasal ada agama. Cari hak pasal ada agama. Bukan kata lama pok ngaji mak tu kecil hati, tak ada masalah apa. Kalau dia mau nak abai pasal tok pakai, dia mau nak abai pasal boleh mengajar agama, dia mau hak tu molek ya baru. Tapi yang waktu tengok lah sikit lagi lama dia belakang kerja. Abang dia tak kerja ni. Akhir wasa lebih dia pada abang. Duduk rumah sudah. Mengepek. Duduk rumah dah. Tak buat kerja puasa dah. Duduk rumah sudah. Kita kerja letih-letih ni. Mula ngepek abang. Mungkin abang tak nak kerja apa. Waktu masalah tu. Sebab tu jaga malah. Cari orang tina hak pasal tu pun kena cari hak pasal betul-betul nak kepada agama sungguh. Barulah kita berjaya juga dalam kehidupan kita. Akhirnya nampak zahir lah. Orang izzatun nafsinya tinggal menzahirkan berhajat. Dia tak nampak rupa zahir berhajat leh kepada makhluk. Berhajat tu hajat juga tapi tak nampak kata dia nak. Tak nampak kata dia nak. Tu. Habis itu dia sifat tu ada pada diri dia. Bukan takabur, lain izzatun nafsi ni lain. Bukan takabur waktu tengok kawan tak sah. Kawan orang lebih. Nak pergi berhajat dia bukan dia. Hak tu bukan takabur wasa lebih pada orang tu dah. Wasa kata di kita ni harga ada di sisi Allah. Pangkat di sisi Allah tu ada. Wa ta'zimun nasi lahu. Ya berekel mari lalu dah. Atau kepada at-tajammulu dan membesar oleh manusia. Ni kesal dia. Membesar oleh manusia, idafah takzim kepada an-nasi, idafah masdar kepada fa'il. Membenaskan oleh manusia, membesarkan oleh manusia, mengagungkan oleh manusia, lahu akan dia. Lam zaidah duk betul maf'ul bagi masdar. Membesarlah oleh manusia akan dia, akan orang yang saat itu. Yani azizan nafsi itu. Lahu aili azizin nafsi. Kena kepada orang itu, orang yang bersifat dengan izzatun nafsi saat itu. Orang yang bersifat dengan izzah iaitu aziz namanya. Azizin nafsi. Ajak cerita apa dah. Membenarlah oleh manusia akan dia membesar. Orang jadi pakak mulia lalu dah. Moga dia tu sabar di atas ujian. Teh ujian hidup. Tidak menzahirkan berhajat dia kepada orang, maka membawa kepada orang tu akhirnya takzim. Oh datuk tu masya-Allah. Datuk tu. Tu. Dia tak ada gaduh minta ke orang. Ada sikit ada cara sikit, ada banyak ada cara banyak. Gitulah dia. Oi masya-Allah, kawan ni buat baik dia tak leh. Tak leh. Tu. Kalau temu bala pun nampak baik straight ya, sabar-sabar ya. Nampak sebab-sebab ya. Tak ada nampak zahir kata Allah kriak ni. Dekik dia kita. Datuk tu. Ya sifat tu yang menghasilkan takzim. Takzim ni setelah pada kita tajammun, tasabbut, tarkul izhar tu lah. Takzimun nasilahu. Masya-Allah. Tu.
Habis tok guru kita ni kita tengok kira hidup pe tok guru Padahal rumah buruk-buruk yang kita zikrah dia tu dah. Dia tak ada ijabah, tapi Allahu Akbar, orang pakak sanjung, pakak muliakan apa? Kerana tok guru sendiri tu dia ada sifat izzatun nafsi pada diri dia. Izzatun nafsi pada diri dia dah. Tu. Dia duduk di tempat yang mulia. Dia tak diri dia kena. Dia tak diri dia tempat yang mulia. Nampak kerja hak buat dia tu lekeh, buat dia hina, dia tak kerja dah, dia tak buat dah. Dia tak capur tangan dah. Akhirnya orang tu takzimlah ke dia. Tu. Jangan duk bimbang, kalau kita tak pakak dengan demo lama, demo pakak mencaci kita, demo pakak kata, tak usah bimbang. Insya-Allah, kalau benda tu benda tak molek dan kita tak siap capur tangan dengan mereka, bukan mereka akan paling hina kita ni. Akhirnya mereka akan takzim kita. Kerana hakikat kita ada izzatun nafsi tu. Kita izzatun nafsi ada. Tak usah bimbang lah. Hak tu. Tu. Wa ihsanullahi ilaihi, atau kepada at-tajammulu, dan membuat baik oleh Allah. Membuat baik oleh Allah. Membalas baik oleh Allah. Ihsan tu buat baik ni, membalas baik oleh Allah. Ihsan ilaihi, kepadanya, kepada azizin nafsi, itu orang yang berharga diri, rasa harga diri itu Allah buat baik ke dia. Tu yang buat baik tu pun ai tafaddulan minhu, ya kena kata itu. Ihsan tu ai tafaddulan, kerana limpah kurnia daripada Allah, ya bukan paksa. Lama kata dia kahwin ada harga rasa diri. Dengan sendiri tu pun buat baik dengan kahwin. Nampak hebat mung pula pada tu dak, ya buat baik dengan kita pun tafaddulan minhu, kerana limpah kurnia juga daripada dia pun. Ya kesia belah betul tu. Bukan kata paksa daripada dia dak. Tu dia. Itu habis itu wa ihsanullahi ilaih. Tu buat baik. Nampak rupa zahir tu buat baik tu boleh tengok. Sama ada di dunia dan akhirat. Kadang-kadang di dunia tu lagi dah tu buat baik kepada dia dah. Kadang-kadang di dunia ni tak nampak rupa ihsan lagi. Tak nampak rupa ihsan Allah kepada dia lagi, tapi di akhirat tu nyata. Kata Tuhan ihsan kepada dia. Kadang tu riwayat dia kata, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak adalah balasan bagi membuat baik itu, malaikat dapat balasannya dibuat baik kelik. Kita di dunia buat baik dah, ihsan dah kita kepada Allah. Kita buat ihsan, kita buat kerja baik dah, maka Tuhan akan balas baik. Tuhan kata, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak adalah balasan bagi membuat baik itu, malaikat buat baik juga. Buat baik juga kelik. Maka bila kita buat baik dah di dunia dengan sebab ada izzatun nafsi, maka balasnya dia ihsan ke Allah Taala juga. Ni janji janji ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป Apa sih bodoh. Dia kata buat baik boleh baik, di mana ada lah ni. Buat jahat boleh baik belah nah. Tengok. Asalnya ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว dulu je pergi lagu tu juga pun ya. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว akhir mari ni ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป dia kata. Jadi bodoh je. Islam kita tak boleh pakai hak tu. Tak boleh pakai. Ni nyanyi ni orang tak ngaji agama ni dia terpengaruh banyak dengan cakap pek orang kafir. Dia buka lagu, buka tengok raikan ni, dia pengaruh masuk dalam otak dia. Bila tak ada tapin dengan agama ni, Allah bahaya. Bila dengar orang kafir kata gitu, dia nampak, semua ti. Tengok buat baik, boleh baik ada mana lah ni. Kita buat baik main Belanda pun tak ada dapat balasan baik lagi. Baik buat jahat. Tu. Orang kafir ni dah. Sebab tu Allah takut. Didikan agama ni penting, buat tapih segala syubhat yang mari, lebih lagi syubhat daripada orang kafir tu. Kita duduk dalam suasana orang kafir buza ni, orang panggil bahaya. Kalau duduk dalam suasana orang Yahudi, ya syubhat hak datang daripada akidah Yahudi ya.
supaya duk Europe mana. Ya syubhat hak timur daripada akidah Nasara ya. Syubhat buat tu ya. Tapi bila duk dalam negeri Syiah, duk dalam negeri kafir Buzah ni, dia dua kali syubhat. Satunya syubhat yang timur daripada akidah Buzah dia. Yang kedua syubhat yang orang Buzah ambil daripada orang Yahudi. Dia tiru ambil daripada orang Europe. Orang Syiah pun tiru orang Europe juga. Campur dengan akidah dia hak asal. Dua. Kita ni nak tem-tem orang Islam. Syubhat hak kafir tu sah. Syubhat hak Yahudi timur mari sah. Tu pun orang Syiah sendiri, orang kafir sendiri hak pasal pengaruh tu pun banyak. Allah, sebab tu lebih hajat sangat kepada agama ni. Buat tapih. Tu banyak. Akhirnya hanyut gi. Tengok bila dia tengok rekan ke apa, PewDiePie khai tuk yang. PewDiePie jual semua lah ni. Jual belakang PewDiePie. Jual. Nampak orang tengok banyak laku. Kaya. Payah buat baik pula. Buat baik kepada masyarakat. Gitu gini. Akhirnya tu aidanku tu. Aku nak jadi makeup dia. Dapat laba. Lepas tu tolong masyarakat. Tolong ibu bapa. Aduh. Akhirnya lagu mana? Orang kecek capung buat PewDiePie tu. Tu PewDiePie ni dia nak ajar pun tengok dia kecek sasa. Islam kita tak ajar lagu tu. Wajib mengaruk kata ngong tak ada ajar lagu tu. Tapi orang Islam yang tak ada bertapih dengan ilmu agama, dia nak tiru. Dia tak tahu kata harga diri dia sebenarnya apa. Harga diri Islam sebenarnya apa. Tu takut juga tu. Banyak tu mereka online tiru dia. Habuai tu. Akhirnya buat lagu tu buat baik dia. Kacak. Allah. Baca sesa tu. Takut dengar. Kalimah capung mudah tu baik. Daripada dia. Akhirnya orang Islam pun nak tiru. Waktu takut sayanya. Aidan kita Sayyidina Uthman bin Affan bak negonya. Pergi kaji sejarah dia. Lagu mana Sayyidina Uthman bin Affan ni orang nego besar dah. Nak terakit besar hak Madinah. Berjaya dia lepas nego dia panak tu. Hidup dia tu dengan Allah Taala pun kena. Hidup masyarakat pun kena. Nego pun berjaya. Jadi cukup Sayyidina Uthman seorang. Masya-Allah. Dia telaga tu dia beli telaga hak Nabi nak siapa Nabi kata telaga nama apa? Telaga Bi'ru Uthman lah ni tu. Nama yang orang panggil Telaga Uthman di Madinah tu. Dia beli. Setir dia beli. Duit dia ada. Orang Madinah tak ada pia nak boleh minum. Yang muka Yahudi pegang telaga tu. Pada telaga tu je dalam Madinah. Bila Madinah kemarah, telaga lain telaga tu air ada. Boleh orang Yahudi pegang pula situ. Yahudi dia naik harga lalu dah teka pia marah. Naik harga. Setimur tu ben 2-3 kali. Orang Islam miskin-miskin tak kuasa nak beli. Tak ada duit nak beli. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Nabi pun tak ada arah nak buat gana. Nabi pun duit tak ada. Rasulullah sendiri pun dalam keadaan miskin. Nabi kata dan Nabi bertawar kepada orang kaya. Nabi kata barang siapa membelikan telaga itu dan wakaf kepada orang Islam, maka Allah Ta'ala akan balaskan dia dengan tiap timur yang akan cebok daripada air tu, dengan satu rumah dalam syurga dan kebun dalam syurga. Nabi kata tiap-tiap timur yang orang Islam cebok air dalam telaga tu, Allah Ta'ala Nabi tawar hak tu lah. Duit tak ada. Nabi pun miskin. Tawar dengan syurga betul. Pia beli. Allah Ta'ala wil halulah. Bapak nak ada duit tak ada ramai kat Sayyidina Uthman. Dia pergi beli. Dia pergi beli. Mula nak pergi beli setir. Dia tak jual lah. Yahudi liar lah. Tak boleh dah aku beli. Mula apa seorang mu? Teka duk harga lah ni. Yahudi kata. Uthman kata kalau itu tak apa. Kita bagi tengah. Beli sekerat seorang. Sekerat. Makna sehari seorang. Beli sekerat. Beli sekerat telaga.
Aku mek setengah, mu setengah. Maknanya hari ni mu milik. Esokku, lusa mu. Gitu kita gilih hari. Oh, saya Umar kuliah. Ana Usman kata, oh Yahudi pun tak apa. Kata itu boleh. Hari mu ambil pergi jual, hari ku dah jual, boleh laba kat aku ke? Jual dah, boleh laba lagi. Tu Yahudi. Akhirnya dia jual sudah. Sayyidina Uthman selalu dah. Lepas pada tu Uthman kata, pada giliran hari dia tu Sayyidina Uthman kata, orang Islam Madinah semua, esok ni giliran aku dah. Esok ni lagu tu duduk le jaga aku. Siapa dia nak ai gapo gi cebok banyak, cebok cedek untuk lusa lagi. Jadi lusa tak ada lagi beli dah ke Yahudi tu. Uthman kata, cebok taruh. Akhirnya orang Islam, suka pakak cebok taruh. Siapa lusa Yahudi mari jual lah ya. Yahudi mari nak jual air tu senyap orang weh. Gana kini tak ada orang. Lepas boleh seminggu tak ada orang. Akhirnya cek tengok dia tahu Uthman ni buat kerja dah. Dia bukan jual. Aduh, buat reka dah. Aku pelak ke Uthman. Tu tengok. Akhirnya sampai giliran hari dia tak laku hak dia. Dia tahu Uthman mu ni buat reka semua dah. Aku ni lah aku ni rugi banyak dah. Dengan sebab mu buat rakam buat lagu ni. Tak kena buat lagu ni jauh dia tu. Enggak nak bagi free lagu tu. Mu tak jual. Tak kena tu. Tak kena dah. Tu. Akhirnya orang Yahudi pun tak laku dah. Giliran hari dia. Sayyidina Uthman pun masuk. Mu ni. Kalau kaca di lagu ni pun mu tak boleh jual dah. Pakai jual aku semua lalu. Jual aku semua lalu. Akhirnya jual sutir telaga. Lepas pada jual sutir telaga tu ya wakah. Bagi Allah di atasku dan aku wakah dah ni. Ini wakah dah. Aku menjadikan telaga ini wakah untuk orang Islam semuanya. Sutir dunia. Bukan ahli Madinah saja. Sutir dunia. Lepas pada dia wakah tu ya gitu mung Nabi ya Rasulullah. Amma beli dah setir tu. Amma beli dah. Nabi kata Alhamdulillah. Mujur. Tu dia. Tapi Sayyidina Uthman lepas Nabi kata Alhamdulillah, nampak Nabi senyap. Dia tanya, dia tuang. Dia minta, ya Rasulullah, lepas tu hak duk janji kata nak pergi ke amma tu boleh ke tak? Hak janji kata Tuhan nak pergi sikit-sikit tu tu. Takut bimbang kata tak boleh. Bimbang wakah dah tak boleh benda tu. Lepas tu barang hak Nabi janji kata nak pergi ke syurga gitu-gitu lah. Nabi kata bagi engkau benda tu. Mujur Sayyidina Uthman. Mujur. Akhirnya siapa kerining di Madinah tu telaga Bi'r Uthman kita pergi. Air duk bu lagi. Duk le kebun tamak. Kita pergi minum, pergi ais maya. Telaga Sayyidina Uthman. Tiap saya tengok jasa Sayyidina Uthman di situ. Siapa kerining seluruh dunia. Jadi wakah sampai kiamat. Dengan doa. Sebab apa? Sebab duit tu. Tak ada duit nak buat apa. Tapi pandai uruh Datuk tu. Sebab tu kajian perniaga kena tiru dia. Dia nego lagu mana? Dia ada cara dia. Kita kena tiru cara Sayyidina Uthman. Tu izzatun nafsi bagi orang Islam duk situ. Yang duk jadi pelekeh diri sangat Allah. Bodoh semua tu. Habis itu ta'zimun nasi lahu wa ihsanullahi ilaih, dan membuat baik oleh Allah kepadanya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Allah Ta'ala katakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Masya Allah. Ni kelebih. Sebab tu saya kata al-insan di situ, al-insanul mu'min tu pada ayat ni. Sifat izzat tu Tuhan beri juga. Bukan kata timur dengan sebab diri kita. Allah Ta'ala capak juga. Allah Ta'ala kata kena walillahil izzatu,
Lam ta'lu madhu khabar muqaddar, al-izzatu muqtada muakhar. Jadi wal izzatu sabitatun lillah. Dan bermula izzah, kemuliaan itu sabit bagi Allah Ta'ala, hak Allah. Izzah tu hak Allah. Apa makna al-izzah di sini? Kena tafsir lain pula. Imam Tabari kata al-izzah ay al-qahru. Al-qahru, jadi al-qahru wal ghalabah. Al-qahru wal ghalabah, kerasi dan kemenangan. Izzah kalau disebut kepada Allah dengan makna al-qahru. Qahru ni apa? Kemenangan dan juga kekerasan. Kekerasan dan kemenangan. Qahru ni kekerasan, ni kerasi. Dia menang sama kalau gapo siapa nak berlawan dia tak ada dia boleh tinih dia. Allah Taala ni kerana sifat dia tu izzah ada. Aziz Allah Taala yang menang. Tu izzah, kemenangan dan kegagahan dan kekuasaan dan kekerasan dan kemenangan tu, qahru wal ghalabah tu bagi Allah Subhanahu Taala. Sifat izzah hakikatnya duduk di tu izzah tu, kemuliaan tu duduk daripada Allah Taala pada asalnya. Lepas tu Allah Ta'ala wi ke Rasul, Allah Ta'ala wi sifat tu timur gatik atas jalan majad kepada Rasul dan atas jalan majad kepada orang beriman. Wali rasulihi atau kepada lillah. Dan bagi rasulnya. Ni kecek lagu ni kena takdir muqtada mah gitu. Muqtada. Jadi wali rasuli atau kepada lillahi, khabar muqaddam. I'tibar atau mana muqtada dia? Muqtada dia mazhar dah tu. Wali rasulihi ay al-izzatu, dan sabit bagi rasulnya Rasul Allah pun al-izzatu, ada sifat kemuliaan juga, ada al-izzah juga. Soalan kata lillahil izzatu wali rasulihi al-izzatu walil mu'minina al-izzatu. Sabit bagi Allah itu kemenangan, wali rasulihi, dan sabit bagi rasulnya Rasul Allah Ta'ala itu al-izzatu, iaitu ada kemenangan juga. Apa makna izzah situ? Kena tu bermakna pula tu. Wali rasulihi al-izzatu ay, makna al-izzatu tu wahiyah izharud dini alal adyan. Izharu ad-dini ala al-adyani, menzahirkan akan agama Islam, menzahir di atas segala agama yang lain. Rasul ada kemenangan. Tengok, Islam boleh menang kalau kita kira sungguhlah. Malaikat orang kafir yang pejam mata ya. Orang kafir yang pejam mata waktu tamai rupa dah. Bila dia pencelak mata sungguh, dia akan nampak kata agama Islam itulah terlebih zahir daripada segala adyan. Kerana melengkapi segala-gala. Kadang ada orang kafir dekik Islam. Dia tengok lu Islam ni kering semua dah. Tengok 5 waktu. Pok yo, wah. Pagi semaya, tengah hari semaya. Tak boleh kowik, tengah kowik, membuat cara kowik. Masya Allah sungguh. Wak kita, Masya Allah pula, Masya Allah tak Masya Allah ya orang kafir. Dia kata, tengok wak kita ni. Seminggu sekali pun tak ada orang masuk. Dia fikir, dia deki. Dia deki. Dia deki. Itu nampak nyata dah. Siapa dia yang menzahirkan agama Islam di atas segala agama? Rasulullah. Sebab apa ada Rasulullah boleh menzahir izzah yang Allah Ta'ala wi ke Nabi, kemuliaan dan sifat izzah, kemuliaan diri itu ada pada diri Nabi, sehingga Nabi boleh menzahirkan. Laki-laki nampak rupa laki ya Rasulullah, orang miskin, rumah buruk, rumah sempit, tapi boleh takluk Islam. Tu. Sampai tu raja di Rom tu dia mari. Dia mari. Masa tu Rom tak mari lagi, masa Nabi tu Rom tak mari lagi, tak ada jadi tak ada boleh menguasai kerajaan Rom lagi. Masa Sayyidina Umar tu boleh kuasa dah akan kerajaan Rom. Roman tu duduk di bawah jaga Islam dah. Masa tu bila Rom tu duduk di bawah jaga Islam, Raja Rom tu je tak orang mari cari Umar lah di Madinah. Moga Umar ni Amirul Mukminin, bunyinya hebat, la ilaha illallah, boleh kuasa serata dunia, satu suluh dunia pada masa Sayyidina Uthman. Suluh dunia tu bagi 3, satu gear daripada 3 gear tu boleh ke Islam dah.
Kalau you nak lagi boleh lagi, tapi saya nak Umar suruh berhenti lah. Saya nak Umar pada tak kena pergi lah. Kalau kacau pergi lagi boleh pergi siapa ke Cina mana tu menguasai Islam, maka tak lah, tak pergi dah, tak perai dah, tak pergi dah, tak itu dah. Tu masa tu kalau kira Rom mari cari, dia masuk mari kerajaan Rom ni, dia tak orang yang mari naik kuda besar, pakai baju juruh mari. Bila masuk dalam Madinah tu, tanya orang Madinah, mana istana Amirul Mukminin, mana istana Uthman, istana Umar duduk di mana, Pracawangan Umar duduk mana, aku tak nampak lagi. Nak temu raja ni kan, aku tak nampak sama tinggi lah kau. Dalam Madinah tu Nabi tak wak rumah tinggi pada orang lain. Semua ahli Madinah kena wak rumah sama belaka. Walau duit ada tak ada pun rumah kena sama tinggi. Bukan kata aku kaya 3 lapis, orang miskin selapis, ada sama tinggi. Habis tu siapa keri ni kalau saya pergi, Allah Akbar, ahli Madinah lah, dia tu dalam Madinah tu sama tinggi. Tak ada kata tuk ni tinggi, tuk ni rendah sebab Mekah tu dah. Walaupun bina tuk dah, dan tuk dia semua tak tinggi lebih daripada Masjid Nabawi. Tak ada kata program ni tinggi, nampak sujud Nabi bawah sebab Mekah tu dah. Madinah ni masya-Allah didik ke Rasulullah tiap kali situ. Tu. Lepas tu orang tunjuk tu Umar tu, dia kejut Raja Rom. Masya Allah, dia kata ni orang ni boleh taklukkan segala kerajaan. Dia pakai baju gerak-gerak Umar, baju tapung. Kedua rumah tak ada orang jaga, liam tak ada. Sebab apa? Izzah yang Allah Ta'ala Izzah yang Allah Ta'ala kepada Umar. Tu masuk dari walil mu'minin. Walil mu'minin al-izzatu juga. Dan sabit bagi segala orang yang beriman tu, al-izzatu adalah kemuliaan. Izzah, sifat izzah tu juga. Apa makna izzah situ kena tulis? Ai wahiyah nasrullahi iyyahum. Nasrullahi iyyahum ala a'daihim. Boleh tulis dah, tiga-tiga abal lah. Nasrullahi iyyahum, menolong oleh Allah, membantu oleh Allah akan mereka itu, akan mukminin tu Allah Ta'ala tolong mereka, pertolongan. Nasru tu ala, menang di atas a'daihim, atas segala seteru mereka itu, atas segala seteru mereka. Orang Islam ada mengatasi seteru sebab izzah yang ada pada diri. Di sini kita faham kata gana nampak orang Islam duduk di bawah orang seteru lagi, duduk jadi lekeh, duduk datang seteru, sebab orang Islam tidak ada izzatun nafsi tu. Sifat izzah tu hilang. Sifat izzah tu hilang. Maka bila hilang izzah, maka dia tak dapatlah pertolongan Allah Ta'ala. Tak dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala dah. Tu kita naknya dilil mukminin tu, yalah. Nak dilil mukminin tu, syahid kitanya. Kita nak situ. Allah Ta'ala izzah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala sifat izzatun nafsi kepada kita lah. Untuk pakai semua ada izzatun nafsi. Duduk dengan cara orang panggil Allah. Kalau dia tuk pakai pun tuk pakai yang tahu harga diri sebagai tuk pakai tu. Tahu harga diri dia. Tu tuk pakai lagu tu. Hak ada izzatun nafsi. Ni ngaji pun hari-hari aku ngaji gitu-gitu ya. Ngaji ingat kata tak boleh ngaji sia. Orang tua tahu ikut ning sok tak lepas. Sok masuk tak boleh. Sok tak lepas. Sok tu tak lepas, sok din tak lepas. Akhirnya orang tua tahu mari duk pon nak. Haji itu ya kawannya. La ilaha illallah, nampak lekeh diri belah-belah. Tak ada rasa syukur nikmat Allah Taala capok boleh jijak di atas tanah ponok tu, tak ada rasa syukur, tak rasa bangga. Lekehnya diri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kena tulis ni, az-zahiru anna hadhi, ni bukan kata Nabi ni. Tak ada jumpa dalam ni. Kalau gaduh-gaduh ni siap pula. Gaduh-gaduh. Tapi tu jadi kadang-kadang dia terada dalam kitab-kitab tu je pasal dia. Kitab-kitab ulama ni kadang-kadang kita baca gila, tapi dalam hati tu kadang-kadang terjaga kena jaga. Supaya hadis man azzama maulidi, barang siapa membesarkan mauludku. Tu hak tu ulama sebut ke? Syekh Nawawi Al-Bantani sebut kitab dia. Bukan Nawawi, Imam Nawawi ni dah. Imam Nawawi tak sebut. Syekh Nawawi Al-Bantani sebut kitab dia. Pada kata kan tu. Maka sedingkan jangan tanya az-zahiru, tulis az-zahir. Lama dah kita tahu hadis, bukan hadis. Lama-lama dah. Anna hadhihi al-maqalatu, maqalah ni perkataan. Anna hadhihi maqalata, bermula yang zahir itu ialah bahawa ini perkataan ni, ini maqalah ni ialah maqalatu, maqalah ni perkataan qaulu tu lah. Masdar mimi. Maqalatu Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, tak silap saya, cucu cicit dah kepada Sayyidina Umar bin Malik, Sayyidina Umar bin Khattab. Tu Allah Ta'ala witimu ke cucu ni pula oleh cicit, kebanggaan kepada keturunan Khattab. Tu mula Sayyidina Umar, ketika dia Sayyidina Umar di khalifah tu, orang tanya, "Hei Umar, pia pula jadi khalifah lepas padamu ni? Hei, tak anakmu Abdullah bin Umar, Abdullah boleh?" Umar kata, "Pada aku seorang ya. Padai dah. Anak cucu Khattab ni berbangga dengan aku seorang. Padai dah. Padai dah. Belah." Cukup dah dengan aku seorang untuk jadi berbangga kepada keturunan kita. Tak usah pergi ke dia, nyanyi dia. Khalifah ni berat. Khalifah ni berat. Akhirnya daripada cucu dia tu, cicit dia pula. Tak silap saya lah kalau kaji semula lah, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ni, ia kena kepada dia saruk ke mana tu, ada tu saruk dengan Sayyidina Umar tu, Abdul bin Abdul Aziz. Hak ni khalifah yang sebaik-baik khalifah juga. Lepas pada Sayyidina Ali mati juga, tak ada lagi lah khalifah Islam yang boleh tanding Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adil sungguh. Masa dia ni lah orang Islam tak ada dah miskin. Masa dia tak ada, sehingga tak ada orang nak terima zakat pada masa tu. Ambil duit zakat, hai amo banyak, amo tak leh, amo bukan mustahik, amo tak berhak. Muka kaya berlaku, duit siapa berlaku masa tu Umar bin Abdul Aziz. Adil sungguh dia. Datuk ni lah siapa masa dia duk pakai liling, pakai liling, dia buat kerja dalam samnangan dia. Dia khalifah ke? Dia khalifah, dia kena buat kerja dalam bilik dia. Nak surat tu, surat ni gapo semua, dia peksak gapo semua, dia pakai liling. Maka dia tengok masa, tengok je. Dulu tak ada je ni lagi, tapi dia tengok dia ukur masa je dah, dia ada lah ijtihad dia kira. Bila siapa je dia dah, dia katuk liling tu, dia mampu liling tu. Lepas tu dia pakai liling selagi, itu liling pula.
Ya tak kena khalifah. Kok mana ni? Gitu. Dia kata hak ning ni liling hak ku mapuh itu liling hak hasil daripada duit kerajaan. Liling hak ni liling hak beli daripada ni duit kerajaan. Hak kerajaan. Hak kerajaan Islam kita. Mata aku tengok dah habis masa kerja dah. Bila habis masa kerja aku nak pakai untuk suan tua tak boleh dah. Dia kira kata dia lebih kerja masa kerja tu, hak tu masa suan tua dia. Kalau dia nak tengok baca kitab gapo lagi, tak boleh pakai lilin ni dah. Ha. Lilin ni hak ku dia. Kita boleh hak kerja hak tu. Kalau hak tengah tu hak tu kita nak perabi. Buat senyap. Buat senyap. Hai, hak tengah. Dia memang tak tahu kata kita duk pakai. Senyap dia. Kita tengok bodoh dah. Masya Allah kita izzatun nafsi tak ada. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata gana ni. Sebab tu cari rawahu tak boleh ada ni tak ada. Kalau kita ada buat kecek atas khutbah pun saya kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tu kalau nak naik atas khutbah pun berkata Umar Yoki Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kecek ni anak dia pergi beli cicing. Tak silap saya cicing hok mahal. Dia tanya harga apa cicing ni? Lepas tu anak dia kata berapa ribu dirham ha? Jual. Dia suruh anak dia jual cicing tu, ambil duit sedekah. Cicing mah. Anak tina dia beli cicing mah. Jual. Dia suruh ambil duit tu sedekah. Pada cicing besi, cicing perak. Dia suruh beli harga murah dia pakai. Harga berapa dirham dia. Pada hak tu ya. Lepas dia kata rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Rahimallahu telah menrahmat oleh Allah. Jadi minta rahmat oleh Allah Ta'ala. Memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi minta Allah Ta'ala beri rahmat. Imra'an akan seorang. Telah memberi rahmat oleh Allah akan seorang. Jadi minta Allah Ta'ala beri rahmat akan seorang. Seorang mana? Sifat pada imra'an. Arafa yang kenal ia seorang itu kena qadra nafsihi, kena akan kedudukan dan harga dirinya, diri bagi seorang, harga diri bagi imra'in. Minta Allah Ta'ala rahmat kepada orang yang kena sai baju tubuh dia, tubuh baju dia, sai tubuh dia. Tu we padai dengan tuan. Padai dengan tuan. Buat gapoi padai dengan tuan. Ni kata ni orang Arab siapa lepas pada tu, lepas pada kecek pen itu pada mulut dia, siapa hari ni orang Arab guna kata ni jadi orang pepatah Arab. Pepatah Arab. Lah ni orang guna jadi pepatah dia. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih. Minta Allah Ta'ala rahmat, minta Allah Ta'ala wikesia belah lah kepada orang yang kena qadar dan kedudukan dirinya. Kalau kita orang miskin, yang ni dipelebih diri sangat, duduk supaya kaya dah. Orang ni tak pandai, orang panggil. Tak kenal qadar diri dia. Cari jalan nak berhutai semata, cari jalan nak lekat hutai semacam, cari jalan nak jadi. Hak tu tak kenal qadar diri. Kalau miskin duk bobo hidup, bobo qadar kita duk. Tu. Hak ni kata ni besar. Habis itu. Faham dah? Sekat tu dulu kemudian kata al-hikdu, dendam hati. Ini sifat dendam. Mana? Mana betul mana? Al-ihtijaji betul? Mana? Mana betul mana? Ihtijaji. Ihtijat. Tu. Lepas tu dengar kata ihtijat. Betul? Mana? Apa? Apa? Gana. Orang nak kata gana? Betul mana nak? Baca tu. Tak cerak al-ihtijaji macam itu. Al-ihtijaji asalnya ihtajja, yahtajju, ihtijajan. Kalau ihtijaj tu makna lain pula.
Ihtajja tu makna berhujah. Berhujah. Ihtijaj. Kalau pakai jing tu jadi makna berhujah. Ni ihtiyaj makna berhajat. Daripada ihtajja. Ihtajja. Ihtajja tu asalnya apa? Hajat gitu je. Hajat, berhajat. Ini ahli wazir kepada wazir ifta'ala. Ihtajaya. Ihtayaja. Ihtayaja asalnya. Tu. Nampak tu dah? Tu. Hak tu boleh tak? Kena tak gitu? Kena hak nak tak lagi? Kena dah. Kena tabutir tak lagi? Dah. Tak apa, ada yang senak tak apa. Sekat dulu kemudian kata al-hikdu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجماع من ربي يسمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون عدد خلقه وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وأخلنا أن أتقياء علماء نوصى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلحنا وأقر بالرضا منك العيون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد في كل لحظة الأبد